Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 serentak dengan itu Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan 1957 telah menetapkan bahawa bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi bagi persekutuan. Pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan bagi negara ini dapat dilihat melalui pendapat Sabah Adenan Haji Nawang 2003 dalam tulisannya bertajuk Bahasa Kebangsaan Malaya Selepas Merdeka. Dalam tulisan tersebut, Sabah telah memberikan 6 sebab mengapa bahasa Melayu dipilih menjadi bahasa kebangsaan bagi persekutuan. Tanah Melayu yang merdeka. Sebab-sebab tersebut ialah Tanah Melayu ialah negeri orang Melayu, bahasa Melayu ialah bahasa tulen negeri ini, bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan negeri, bahasa Melayu adalah bahasa yang hidup dan berkembang mengikut peredaran zaman. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa Republik Indonesia dan bahasa Melayu adalah bahasa bangsa yang mudah. Walau apapun sebab yang diberikan, pemilihan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan adalah tepat dan bersesuaian sekiranya diteliti melalui sejarah dan latar belakang penduduk di tanah Melayu. Latar belakang bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa perantar dalam sistem pendidikan negara telah bermula sejak sekian lama. Dalam bertahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di dalam kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah. Pendidikan sebelum kedatangan British, ia berlandaskan agama, mempunyai pendidikan formal dan tidak formal. Semasa kedatangan British, rujuk sekolah vernacular, laporan Barnes 1990, laporan Fenway 1991 dan ordinan pelajaran 1992. Selepas merdeka, lahirlah satu dasar pendidikan kebangsaan melalui Pengantin Razak 1996 dan dimaktubkan dalam ordinan pelajaran 1997. Semak semula dalam tahun 1960 telah menghasilkan laporan Rahman Talib yang dimaktubkan dalam Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, sebuah jawatan kuasa kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula dasar pendidikan. Bahasa Melayu sebagai bahasa perantar ialah dapat menyatupadukan rakyat. Dengan penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantar di sekolah, ia dapat menyatupadukan penduduk Malaysia yang berbilang kaum dan agama. Pilih bahasa Melayu sebagai bahasa perantar utama di sekolah, kurikulum dan sistem perkosaan yang sama diharapkan akan dapat memupuk kembali perpaduan rakyat dan renggang sebelum ini. Selain itu, bahasa Melayu sebagai bahasa perantar juga boleh dijadikan sebagai alat komunikasi. Hal ini kerana bahasa Melayu juga berperanan sebagai alat komunikasi bagi sebuah negara yang berbilang kaum. Peranan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bahasa komunikasi lisan dan tulisan yang digunakan dalam semua urusan rasmi dalam pendidikan dan urusan negara. Dengan penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan yang lain dapat diwujudkan tanpa menimbulkan rasa curiga. Langkah ini juga mempercepatkan lagi perpaduan dan rasa harmoni antara kaum di negara ini. Menyalurkan ilmu pengetahuan juga merupakan salah satu fungsi utama bahasa Melayu sebagai bahasa perantar. Hal ini kerana bahasa Melayu memudahkan penguasaan ilmu di kalangan rakyat Malaysia. Bahasa Melayu telah memperkasakan anak watan dalam pelbagai bidang. Walau bagaimanapun, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan kini semakin tercabar di negara ini. Penerimaan serta penggunaan bahasa Melayu oleh rakyat jelas amat mengecewakan. Lebih malang lagi, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda dalam kalangan penutur bahasa Melayu turut tercabar kedudukannya. Oleh itu, terdapat pelbagai cabaran dalam menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantar. Sebagai contoh, sejak kebelakangan ini, bilangan penutur bahasa Melayu yang bahasa ibundanya bahasa Melayu terus berkurangan. Banyak dalam kalangan mereka lebih suka dan rela menggunakan bahasa Melayu meskipun kurang fasih dalam bahasa Melayu. Tak dapat disangkal lagi, bahasa Inggeris juga penting untuk tuturan dalam bidang pekerjaan maupun pendidikan. Namun, seharusnya bahasa Melayu perlulah sentiasa diutamakan. Seterusnya, persepsi bahasa Melayu sebagai berkelas rendah di mata penutur juga menjadi asbab dalam mempengaruhi untuk berkomunikasi dalam bahasa lain. Akhir sekali, antara cabaran yang dihadapi untuk mentadbirkan bahasa Melayu adalah dengan wujudnya bahasa rojak dan selanggar yang direka-reka oleh anak muda pada zaman ini. Proses mencampur adukkan bahasa ketika berkomunikasi antara satu sama lain menjadi sesuatu yang lumrah dan diterima sebagai gaya hidup harian.
Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, marilah kita berusaha berganding bahu dalam mengekalkan martabat bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Secara kesimpulannya, dapatlah dirumuskan bahawa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi sebagaimana terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 dianggap sebagai satu kejayaan dalam perjuangan memartabatkan bahasa Melayu di negara kita.